Salam Malaysia Madani. Berita semasa saya Leshmi Sandraj. Mewajibkan pembelian 70% produk halal dan Bumi Putra bagi program rasmi kerajaan. Itu antara cadangan yang akan dibentang di Kongres Ekonomi Bumi Putra KEB 2024 sebagai resolusi bagi memperkasa industri halal. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelesaian lain termasuk melaksana transformasi perniagaan halal. Ia melalui aktiviti penilaian ketersediaan serta bimbingan perniagaan. Resolusi-resolusi berkenaan hasil dapatan sesi libat urus KEB 2024 akan dilaksana baru-baru ini. Ia diyakini mampu memperkukuh industri halal untuk menjadikan Malaysia peneraju global ekonomi halal. KEB 2024 dijadual berlangsung 3 hari mulai esok di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. 2 individu dan sebuah syarikat dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah ekoran tindakan mengelak larangan terhadap barang larangan import iaitu rokok dalam satu kejadian di Pelabuhan Kelang pada tahun 2019. Bagi pertuduhan di bawah Seksyen 135-1-I Akta Custom 1967, Mahkamah menggunakan denda sebanyak RM35.04 juta. Bagi pertuduhan di bawah Seksyen 74-1-D Akta Excise 1976 pula denda adalah sebanyak RM41.28 juta. Berdasarkan Seksyen 119A Akta Custom 1967, semua tertuduh perlu membayar duti import sebanyak RM2.064 juta. Kesemua denda disertai hukuman penjara 6 bulan jika denda gagal dibayar. Mahkamah bagaimanapun membenarkan penggantungan pelaksanaan dengan syarat tambahan iaitu membayar wang jaminan RM10,000 bagi setiap pertuduhan. Semua tertuduh perlu melaporkan diri ke Balai Polis yang berdekatan pada setiap bulan. Seorang pelajar tingkatan 3 ditemukan lemas di Sungai Ketil, Baling, Kedah. Mayat mangsa Muhammad Fakhrullah Muhammad ditemukan kira-kira pukul 10 pagi tadi. Mayatnya ditemukan pada rebah pokok tumbang di sungai berkenaan. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Samsudin Mamat berkata, mayat mangsa kemudian dibawa ke Hospital Kulim untuk bedah siasat. Mangsa dipercayai lemas ketika bermandi-manda bersama 8 rakannya di Sungai Terbabit. Operasi mencari dan menyelamat bermula petang semalam membabitkan beberapa agensi termasuk polis, bomba, rela dan APM. Ia turut dibantu penduduk setempat. 231 kes kebakaran terbuka berikutan El Nino atau musim kemarau telah ditangani Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di Perlis. Ia meningkat berbanding tempoh sama pada 2023 iaitu hanya 87 kes. Pengarah JBPM Perlis, Penguasa Kanan Bomba 1, Muhammad Azwaidi Ma'at berkata, keadaan cuaca turut disertai angin kencang ketika ini menyebabkan kes kebakaran mudah berlaku. Ia dijangka berterusan sehingga penghujung Mac ini. Jumlah kes kebakaran tersebut agak membimbangkan berdasarkan ramalan cuaca kawasan utara Semenanjung yang dijangka menerima hujan yang rendah. Justru JBPM Perlis terus komited melaksanakan pemantauan fizikal menerusi makluman awam, bomba komuniti dan komuniti setempat. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berangkat ke Majlis Santapan sempena pembukaan penggal kedua Dewan Negeri Selangor ke-15. Berangkat sama Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Haja Nur Rashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Shah Alam malam tadi. Speaker dan ahli-ahli Dewan Negeri Selangor menghadirinya. Majlis santapan disurikan dengan persembahan kebudayaan dan nyanyian. Dewan Negeri Selangor dijadual berlangsung selama 2 minggu mulai hari ini. Berita semasa berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.